Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 14 Julai 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, pelaksanaan peringkat fasa-fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN di Sarawak perlu disesuaikan berdasarkan keadaan di negeri ini. Keputusan itu perlu dilihat dari segi keluasan negeri yang hampir sama dengan Semenanjung Malaysia. Perkara tersebut antara yang disentuh Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam satu sesi libat urus dan perbincangan secara maya di antara Kementerian Kewangan Malaysia dan Barisan Kepimpinan Negeri Sarawak mengenai PPN pada Selasa. Objektif utama perbincangan yang dipengerusikan Menteri Kewangan merangkap Menteri Penyelaras PPN Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz ialah untuk memperkukuhkan keberkesanan PPN di negara ini. Kerajaan Sarawak diketuai Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Dalam pada itu, antara perkara berkaitan yang turut dibentangkan Kerajaan Sarawak termasuk program pemberian vaksin di negeri ini yang sedang berjalan dengan lancar, program pembangunan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi ICT, industri pengeluaran dan pelaburan asing sebagai teras untuk mempertingkatkan ekonomi Sarawak. Faktor teras juga merangkumi potensi pertanian berdasarkan IoT, Internet of Things dan ekonomi berasaskan kelestarian sumber dan keselamatan di sempadan yang amat panjang antara Sarawak dan Kalimantan yang mempunyai kesan mendalam ke atas sosioekonomi Sarawak. Turut hadir timbalan-timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Presiden Parti Rakyat Sarawak, Dato' Amar James Jemut Masing dan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian dan Menteri Muda Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Penguang Manggil yang mewakili Parti Progresif Demokratik PDP. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan sentiasa berwaspada dan melindungi pintu masuk sempadan negara lebih-lebih lagi terhadap bahaya yang disebabkan wabak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing dalam kenyataan media pada Selasa berkata ia berikutan kekerapan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke Sarawak melalui pintu masuk yang tidak dijaga seperti di Tapak Megah dan Long Singut yang sekaligus memerlukan Kerajaan Sarawak untuk lebih waspada dalam menjaga pintu masuk di sempadan negara. Tambah kenyataan media itu lagi dengan pandemik kesihatan global dan kehadiran wabak COVID-19 di Kalimantan yang semakin meningkat, Kerajaan Sarawak perlu sentiasa waspada terhadap bahaya yang disebabkan wabak COVID-19 tersebut dan strain baru, varian Delta yang dilaporkan lebih cepat menular. Tan Sri Dato' Amar Dr. James dan juga pengerusi Jawatan Kuasa Kawalan Keselamatan telah melakukan lawatan ke Pangkalan Hadapan Pasukan Gerakan AM PGA yang dicadangkan di Tapak Megah TMI di daerah Bukit Mabung terletak 19.5 km dari sempadan dengan Indonesia dan 265 km dari Bandar Kapit. Dalam lawatan tersebut juga beliau telah menyerahkan 2 buah motosikal, drone dan ATV untuk kegunaan pegawai PGA semasa bertugas. Sementara itu, beliau turut menekankan mengenai kepentingan mendirikan pos sempadan di sepanjang sempadan Malaysia dan Indonesia di bahagian Kapit, lebih-lebih lagi apabila Kalimantan menjadi ibu negara Indonesia kelak. Laporan selanjutnya, sebanyak 16 kes baharu kes positif COVID-19 membabitkan varian Delta telah dikesan di Sarawak setakat 4 Julai 2021. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira memaklumkan perkara itu kepada pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang juga timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas pada Selasa. Jelas Dr. David Pereira, IHCM UNIMAS telah mengesan varian SARS-CoV-2 yang telah merebak di Sarawak. Menurut beliau, dari pengawasan yang sedang dijalankan pada 4 Julai terdapat tambahan 16 kes varian Delta telah dikesan di Kuching. Selain itu, masa sama varian Beta juga telah dikesan di Kuching. Tambah beliau, setakat ini Sarawak mencatat 35 kes varian Beta yang dilaporkan dari daerah Kuching, iaitu 3 di Bau dan masing-masing 1 di Lundu, Serian, Simunjan dan Sibu. Untuk rekod kes pertama telah dilaporkan pada 8 Julai yang melibatkan seorang lelaki berumur 56 tahun. Manakala bagi varian Theta, tiada peningkatan jumlah kes dilaporkan.
Selanjutnya, vaksin COVID-19 dos kedua jenis Sinovac selamat sampai dan mendarat di Bakallalan dengan menggunakan perkhidmatan helikopter Angkatan Tentera Malaysia ATM pada Selasa. Sebaik tiba di lapangan terbang Bakallalan, vaksin tersebut telah dibawa ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Buduk Nur, Bakallalan untuk diberikan kepada penduduk. Berbeza sebelum ini, vaksin dos kedua bagi penduduk di Semadoh turut dihantar bersama dengan menggunakan helikopter dan akan dihantar ke Long Semadoh pada Rabu ke klinik desa yang terletak di lapangan terbang Semadoh melalui jalan darat. Turut serta dalam penerbangan itu ialah pasukan Combat Medic Batalion Pertama ATM seramai 9 orang yang akan bertugas di PPV Dewan Masyarakat Buduk Nur Bakallalan selama 2 hari. Selepas itu, mereka akan berada di PPV Dewan Masyarakat Long Semadoh Raya selama 2 hari bermula 14 hingga 16 Julai 2021 sebelum berangkat pulang ke pangkalan. Masih dengan laporan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang terus diperluaskan di Sibu dalam usaha menurunkan kadar jangkitan wabak itu di bahagian tersebut. Terbaru Pusat Pemberian Vaksin PPV Persatuan Fuchau Sibu turut memulakan operasinya pada Isnin untuk memvaksinasi penduduk di kawasan Sentosa. Menurut Ketua Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bukit Asik, Kaunselor Joseph Cheng Jin Ek, PPV yang dilaksanakan selama 3 hari itu mensasarkan seramai 3,000 penerima. There will be 3 days, so starting from today, so we have 3 days, 12, 13 and 14 of July. Yeah, this is especially for the Kawasan of Kawasan Sentosa, because Kawasan Sentosa been classified as the red zone area. So we would like all the residents at the Sentosa area to be vaccinated, right? So in order to control on the COVID cases, so we can take the red zone to the yellow zone and later on to the green zone. Yeah. Beliau berkata demikian kepada media semasa meninjau operasi hari pertama PPV berkenaan. Bagi melancarkan operasi, PPV berkenaan turut menggunakan khidmat sukarelawan yang terdiri daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Badan Bukan Kerajaan NGO dan ahli dari Persatuan Fuchau Sibu sendiri. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka, Dr. Anwar Rapai termasuk pengerusi SUPP Cawangan Bukit Asik, Datuk Cheng Bong Tun turut meluangkan masa meninjau PPV tersebut. Di Matu, seramai 480 orang penduduk telah menerima suntikan vaksin dos kedua dan seorang lagi dos pertama di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Matu pada Ahad. Sementara itu, seramai 282 orang penerima suntikan vaksin dos kedua ada di PPV Klinik Kesihatan Daerah Kecil Igan yang melibatkan penduduk di sekitar Igan dan Batang Igan. Petugas barisan hadapan PPV tersebut terus memastikan proses vaksinasi berjalan lancar dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dalam pada itu, penerima vaksin ketika ditemui berharap keadaan kembali pulih dan dapat menjalani rutin harian seperti sebelum penularan wabak COVID-19. Berita seterusnya, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH akan mengkaji semula dan menambah baik garis panduan prosedur operasi standard SOP bagi dine-in di premis makan dalam fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN yang mula dilaksanakan bermula 14 Julai. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Selasa, keputusan itu dibuat susulan varian Delta VOC yang telah dikesan di Sarawak. Oleh itu, buat sementara waktu dine-in tidak dibenarkan sehingga garis panduan SOP terkini dikeluarkan MLGH. Dalam kenyataan yang sama, JPBN Sarawak melaporkan 472 kes baharu di Sarawak menjadikan jumlah kumulatif kepada 69,576. Daripada jumlah tersebut, 168 kes merupakan tahanan di penjara Pusat Miri, manakala 2 kes tahanan imigresen di Sri Aman. Berikut pula adalah pecahan kes COVID-19 mengikut daerah. Dalam pada itu, 2 kes kematian turut dilaporkan melibatkan seorang wanita berumur 58 tahun dari daerah Sibu, manakala seorang lelaki berumur 57 tahun dari daerah Kanawin.
Untuk itu, JPBN Sarawak telah membuat keputusan pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di lokasi tersebut. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.